Selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita akan bongkar sepenuhnya tentang dana 600 bilion yang dikatakan telah diselewengkan pada waktu pemerintahan Muhyiddin Yassin. Sebelum kita teruskan, mohon kiranya Anda tekan dulu butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma dan membantu saya untuk mengembangkan channel kita bersama ini. Saudara-saudara, hari ini akhirnya SPRM buka mulut tentang dana 600 bilion yang kononnya dibelanjakan secara seleweng ataupun ada ketirisan yang berlaku semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin. Coba bayangkan saudara-saudara, 600 bilion itu berapa banyak? Kalau kamu mau tahu berapa banyak 600 bilion, itu perbelanjaan 2 tahun Malaysia. Perbelanjaan 2 tahun budget Malaysia. Budget Malaysia biasanya 300 bilion setahun. Tapi untuk waktu zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin, tepat pada waktu darurat kerana berlakunya pandemik COVID-19, perbelanjaan melonjak 600 bilion dan yang paling seru, perbelanjaan tersebut tidak melalui parlimen kerana waktu itu berlaku darurat. Saudara-saudara, SPRM akhirnya mendedahkan apa yang berlaku. Apa yang berlaku ini, SPRM mohon supaya siapa-siapa yang mempunyai bukti membantu mereka. Oh, ini betul-betul bikin heran lah kan. Bayangkan SPRM minta bantuan daripada orang ramai. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memohon bantuan luar bagi mendapatkan maklumat dan bukti dalam siasatan berkaitan dana penyelewengan dana negara berjumlah 600 bilion. Sehubungan itu, mana-mana pihak yang mempunyai apa-apa maklumat, bukti atau dokumen yang berkaitan diminta untuk tampil ke pejabat SPRM terdekat untuk menyerahkan maklumat tersebut, kata kenyataan ini. Sekiranya perlu, SPRM juga boleh menghantar pegawai untuk mengambil maklumat atau dokumen tersebut, kata Suruhanjaya tersebut. Semalam, seorang pemimpin daripada Amanah yaitu Sani Hamzan mengatakan bahawa beliau bersedia membawa bukti sekiranya SPRM memanggil beliau untuk disiasat berkaitan dana SPRM 600 bilion itu. Jadi inilah waktunya mungkin pemimpin itu yaitu Sani Hamzan datang ke pejabat SPRM bagi membawa bukti yang mendedahkan maklumat tersebut. Adakah benar Sani Hamzan mempunyai maklumat tersebut? Saya fikir mustahil beliau berani mengatakan begitu kalau dia tidak punya maklumat tersebut. Dan susulan daripada itu saudara-saudara, Tengku Zafrul yang juga Menteri Keuangan ketika era Muhyiddin Yassin juga tampil membawa kejutan besar. Tengku Zafrul yang merupakan Menteri Keuangan waktu itu, tentulah dia mengetahui cerita sebenarnya dan dia tahu selok-belok tentang perbelanjaan keuangan tersebut. Dan saya fikir apapun yang berlaku, beliau pasti akan mengatakan kebenarannya. Tetapi itu harapan kita. Hari ini Tengku Zafrul mendedahkan kebenaran tentang 600 bilion tersebut. Tengku Zafrul kata tak ada apa nak disorokkan. Itu pendedahan pengakuan Tengku Zafrul yang mengejutkan kita semua. Adakah dengan kenyataan tak ada yang nak disorokkan ini adalah pendedahan bahawa memang tidak ada pelanggaran yang berlaku? Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz hari ini berkata, tidak ada sebarang yang mahu disembunyikan daripada pihak berkuasa berhubung isu dana RM600 bilion yang dikendalikan kerajaan terdahulu. Beliau menjanjikan kerjasama penuh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Tengku Zafrul juga berkata, beliau setakat ini dia masih belum dihubungi agensi berkenaan untuk diambil keterangannya. Setakat ini tak ada panggilan daripada SPRM. Kalau dapat panggilan, sudah tentu saya akan bekerjasama, kata beliau. Tak ada benda yang kita nak sembunyikan, katanya di Kuala Lumpur. Dia yang berkhidmat sebagai Menteri Keuangan dalam 2 kerajaan berbeza sebelum ini,
dikaitkan dengan isu dana yang mungkin disalahguna Perikatan Nasional ketika pengurusi gabungan itu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Semalam, portal berita The Vibes yang memetik sumber melaporkan Tengku Zafrul dijangka dipanggil SPRM yang menyiasat cara dana berkenan diuruskan. Selain senator terbabit, dua nama lain yang dipetik laporan berkenan ialah Muhyiddin Yassin sendiri serta bekas Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin. Menurut Tengku Zafrul, buat masa ini dia enggan mengulas lanjut berhubung isu berkenan, sebaliknya mahu menunggu perkembangan lanjut. Jika ada apa-apa yang perlu dijelaskan, kata Tengku Zafrul, Kementerian Keuangan boleh memberi penjelasan, katanya lagi. Mengulas lebih lanjut, Tengku Zafrul berkata, apa yang lebih penting ditekankan ialah pihaknya tidak akan menyembunyikan sebarang maklumat berkaitan isu berkenan. Saya tabik hormat kepada Tengku Zafrul kerana berani mengatakan seperti ini. Dan kalau benar ada pelanggaran, saya rasa ini waktunya Muhyiddin Yassin mungkin sudah tidak senang duduk lagi. Kerana Tengku Zafrul mengakui dia tidak akan menyembunyikan apa-apa maklumat berkaitan isu 600 bilion dana ini. Tengku Zafrul kata, sudah tentu kami lebih daripada bersedia untuk bekerjasama jika saya mendapat panggilan SPRM, katanya. Muhyiddin sebelum ini sudah menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan kesediaannya disiasat. Semalam, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, dia akan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk meneliti isu dana berkenan dan beberapa kemungkinan penyelewengan yang berlaku. Sementara itu, berucap di majlis yang diadakan di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia, Tengku Zafrul berkata, Semdabi Motors akan mengimport rangkaian kenderaan elektrik EV BYD dan ia menjadikan permulaan perkembangan masa depan dalam pasaran pengguna domestik dan pembuatan. Dia juga menyatakan insentif yang pertama kali diumumkan dalam Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan semula oleh pentadbiran baru akan terus meningkatkan pemilikan dan pembuatan EV di Malaysia dengan matlamat 15% jumlah nilai industri menjelang 2030. Itulah dia, saudara-saudara, pengakuan daripada Tengku Zafrul, pendedahan daripada Tengku Zafrul yang memang mengejutkan kita semua apabila beliau bersedia dipanggil oleh SPRM dan beliau juga mengatakan tiada perkara yang akan disorokkan. Kita mohonlah kepada Tengku Zafrul nyatakan kebenaran, sama ada benar atau tidak, sama ada penyelewengan atau tidak, kami menantinya dengan sabar hati dan kami akan menerima apapun keputusannya, apapun laporan daripada SPRM tersebut. Kita jumpa lagi, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.